A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin menyampaikan kepada semua sebuah tazkirah yang bertajuk Al-Quran, tentang Kitabullah. Sebelum saya akan buka tazkirah saya ini dengan sebuah hadis. An Uthman radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Daripada Uthman katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran adalah sebuah kitab petunjuk bagi seluruh manusia. Tiada ilmu yang dapat mengatur kehidupan manusia dengan sempurna melainkan dengan Al-Quran. Oleh itu, setiap Muslim wajiblah menguasai ilmu tentang Kitabullah. Demikian juga bukan sahaja dari segi membaca dan mendengarnya, tetapi dari segi kefahaman dan penghayatannya. Justru golongan yang menguasai Al-Quran dan mengajarkannya dan berterusan mempelajari Al-Quran ini disebut sebagai golongan Ahlullah dan dikelompokkan sebagai golongan yang istimewa di sisi Allah. Daripada Anas bin Malik katanya, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai penolong dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, Man ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapakah mereka? Baginda menjawab, Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Mereka itu adalah ahlul Quran. Mereka itu adalah ahli Quran. Itulah ahlullah dan orang yang istimewa di sisi Allah. Bahkan ahlul Quran ini diistimewakan di sisi Allah dan dikelompokkan bersama para malaikat di akhirat kelak. Sabda Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan mahir membacanya, ia dibangkitkan pada hari akhirat kelak bersama para malaikat yang penuh kemuliaan lagi banyak kebaktian. Manakala orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan bersusah payah menyebutnya, baginya 2 pahala. Alangkah malunya jika seseorang itu mengaku dirinya hamba Allah tetapi tidak mahu mempedulikan tentang perintah dan larangannya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Ayus sama'in tuzilluni wa ayu ardin tukilluni idza qultu fi kitabillah bighairi 'ain. Langit mana hendak ku junjung, bumi mana hendak ku pijak, sekiranya aku menyebutkan tentang kitab Allah tanpa ilmu. Ilmu adalah titik mula bagi sesuatu perubahan. Manusia tidak akan dapat diubah kepada sesuatu yang lebih baik melainkan sesudah betul cara berfikirnya. Selama manusia itu belum betul lagi cara berfikirnya, mereka berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Mereka buntu dalam mencari jalan penyelesaian bagi Mereka buntu dalam mencari jalan penyelesaian untuk mencorak erti kehidupan yang sebenar. Mereka tidak ubah bagaikan orang-orang yang mengejar fata morgana. Tiada yang dapat membetulkan cara berfikir manusia dan mengeluarkan manusia daripada zulumat kecuali Al-Quran. Firman Allah di dalam surah 14 ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada engkau. Apa tujuan Al-Quran ini diturunkan? Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Tuhan bagi mereka ke jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi inilah bahan yang digunakan oleh Rasulullah SAW bagi mengubah masyarakat yang ummi dan bergelumang dalam kesesatan. Firman Allah di dalam surah 62 ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah, iaitu Tuhan yang mengutuskan pada masyarakat yang ummi itu rasulan minhum, seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatih, dia membacakan ke atas mereka akan ayat-ayat bagi Allah. Wa yuzakkihim, dan ia menyucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan ia mengajarkan mereka akan Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelum ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oleh kerana Al-Quran ini adalah sumber ilmu yang menjadi petunjuk, maka proses pembelajarannya hendaklah menekankan tentang aspek kefahaman, baik ketika melakukan tilawah ataupun ketika mendengar. Kerana kaum muslimin pada hari ini ramai yang berupaya membaca Al-Quran dengan baik, sayangnya kesemua kemahiran itu tidak diikut sertakan dengan kefahaman. Justru makna bacaan itu tidak dirujuk kepada maksud untuk mengambil petunjuk, tetapi lebih kepada sangkaan untuk mengambil berkat. Padahal pada pemahaman golongan salaf, makna tilawah itu ialah yattabi'unahu haqqa tiba'ih, mereka mengikutnya dengan sebenar-benar ikutan. Dalam usaha memahami Al-Quran ini, sudah tentulah berkait rapat dengan bahasa Arab, kerana bahasa Arab itu adalah bahasa bagi kaum muslimin. Ia adalah bahasa Al-Quran. Ia juga adalah bahasa bagi memahami sunnah Rasulullah SAW, dan ia juga adalah bahasa ibadat. Setiap Muslim wajib mempelajari bahasa Arab bagi tujuan memahami kitabullah dan sunnah Nabi-Nya. Kecacatan utama yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini ialah kegagalan memahami bahasa Arab, sehingga ia tidak berupaya menguasai ilmu bagi membolehkannya berfikir dengan betul. Penguasaan Al-Quran ini perlu disekalikan dengan bahasa Arab. Daripada Ubay bin Ka'ab, katanya, ta'allamul arabiyyah kama ta'allamuna hifzal Quran, belajarilah bahasa Arab sebagaimana kamu mempelajari hafazan Quran. Apabila seorang itu memahami Al-Quran, ia bukan sahaja memahami bacaan Al-Quran yang ia baca, malah ia memahami juga bacaan yang didengarinya. Seorang mukmin yang khusyuk hatinya, ada kalanya ia suka mendengar bacaan Al-Quran bacaan Al-Quran orang lain. Ia diam dan mendengar dan memerhatikan arahan dan larangan di dalamnya. Allah Ta'ala mencela golongan yang mendengar tetapi tidak mahu mendengar kata. Allah menggelarkan golongan ini adalah binatang yang paling jelek di sisinya. Firman Allah di dalam surah 8 ayat 20 hingga 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha war rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, atti'ullaha war rasul, taatilah Allah dan Rasul. Wala
wala tawallaw, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, wa antum tasma'un, dan sedangkan adalah kamu mendengar akan ayat-ayat Allah. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang berkata telah mendengar oleh kami, padahal mereka bukanlah orang-orang yang mendengar kata. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun, sesungguhnya binatang yang paling jelek di sisi Allah itu adalah orang-orang yang pekak, iaitu orang-orang yang mendengar kebenaran tetapi tidak mahu mendengar kata, serta orang-orang yang bisu, iaitu orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mahu menegakkan haknya. Mereka itu tidak mereka memahami. Semoga Allah melindungi kita daripada sikap sedemikian. Justru itu, pelibatan dalam usaha belajar dan mengajar Al-Quran ini tidak terbatas kepada guru dan murid sahaja, termasuk juga di dalamnya orang yang menginfakkan harta dan orang yang menguruskan institusinya. Kesemuanya beroleh pahala dan termasuk di kalangan Ahlul Quran. Maka usaha dakwah dan pengembangan ilmu ini tidak akan dapat dilakukan dengan sempurna kecuali secara jama'i. Firman Allah di dalam surah 3 ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummah, hendaklah kesemua kamu menjadi satu umat, yad'una ilal khair, yang kerjanya menyeru kepada Al-Quran, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada perbuatan mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi ianya hendaklah dilakukan bersungguh-sungguh di atas semangat berlumba-lumba mendahului orang lain. Ia merasa cemburu melihat orang lain mendahuluinya. Perasaan cemburu sebegini disebut sebagai ghibtah. Daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Maksudnya, tidak boleh cemburu kepada dua perkara. Yang pertama, seseorang yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quran, lalu dia menegakkan haknya pada sepanjang malam dan sepanjang siang. Yang kedua, seseorang yang Allah kurniakan kepadanya harta, lalu dia menginfakkan hartanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi dua perkara ini adalah jalan dalam menegakkan agama Allah supaya terselahnya keunggulan agama Islam di mata masyarakat. Orang yang menginfakkan harta pada jalan Allah tidak sekali-kali menjadi rugi, kerana setiap harta yang diinfakkan akan diganti dan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surah 2 ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan harta bendanya pada jalan Allah adalah seperti perumpamaan sebiji benih yang tumbuh daripadanya 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 lagi biji benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan bagi orang yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah itu adalah yang maha luas lagi maha mengetahui. Oleh kerana itu, kita hendaklah mewar-warkan ajakan infak pada kaum muslimin.
supaya mereka dapat memanfaatkan nikmat kurniaan Allah ke arah membangunkan institusi pengajian Al-Quran, sehingga tersebar luaslah kebenaran di muka bumi ini. Maka usaha mengajak orang lain untuk menginfakkan harta pada jalan Allah merupakan ajakan yang paling mulia di sisi Allah. Firman Allah di dalam surah 4 ayat 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم. Tiada sebarang kebaikan ataupun faedah pada kebanyakan daripada sembang-sembang kosong mereka, illa man amara bisadaqah, kecuali orang yang mengajak ataupun menyeru kepada bersedekah, au ma'ruf, atau mengajak kepada kebaikan, au islahin bainan nas, atau melakukan perdamaian, perbaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dhalik, maka barang siapa yang melakukan kesemua itu ibtigha'a mardatillah, kerana mencari keredaan daripada Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka kelak kami kurniakan, Allah kurniakan kepada mereka ganjaran yang sangat besar. Jelaslah sekarang bahawa usaha belajar dan mengajar tidak terikat hanya di dalam kelas sahaja. Apa yang dituntut ianya perlulah diterjemahkan ke dalam kehidupan seharian. Kemudian kekalkanlah diri dalam menegakkan kebenaran ini menerusi bidang masing-masing. Misalnya pada bidang pendidikan, pentadbiran, pengurusan institusi, penyediaan makanan, penyumbangan dana, penternakan, pertanian dan banyak lagi. Semoga semua ini menjadi amal soleh kita di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi setakat ini dulu tazkirah saya pada pagi ini. Semoga bermanfaat buat semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.